So untuk kelas bahan, okay, ada 2 buku rujukan utama. Yang pertama adalah Pengenalan Sains Bahan, and then the second one is Engineering Materials for Engineering Technologies. Okay, there is 2 textbook for our class, written by Mr. Aludin. Okay, so I will ask him for detail. Actually, this book is still under publication. I think supposed to finish by this week. And then next week I will take order, and then he will directly post to everybody for this book. I don't really know about the price, but it's around 25 ringgit, including the postage. Okay, I will explain more. I will explain more on WhatsApp. Okay, jadi boleh. Jadi buku ni seperti yang Encik Alipin minta adalah slide tak boleh diberi sepenuhnya, tapi slide ada diberi kepada anda, cuma macam PDF yang saya beri kan. Cuma slide ni ada perbezaan sedikit, dan kemudian ada beberapa lagi contoh dan sebagainya dalam buku teks, buku Engineering Materials ni. Jadi saya harap sangat anda boleh beli supaya kita boleh berada di pace yang sama lah sepanjang semester. Engineering Materials, subjek yang boleh kata ramai orang senang lulus. Saya tak pernah failkan student lagi untuk Engineering Materials. Kecuali siapa yang memang nak. Maksudnya, kalau katakanlah, anda tahu sistem di UTM, kita 60% adalah coursework, and then the other 40% adalah exam, final exam. And then for the coursework, it's about 30 to 40% is on lab, group work. So, group work ni kan, maksudnya kalau anda participate dalam group, anda tak ada masalah untuk dapat lebih kurang 30 hingga 40%. Jadi masalah student yang fail biasanya daripada awal lagi memang dia tak nak buat apa-apa. Dia tak nak join group. Okay, untuk group lab, saya minta kepada anda, kalau katakan ada sesiapa di kalangan ahli kumpulan, tak memberi sumbangan apa-apa, tak datang meeting, tak buat apa-apa sekalipun, saya minta anda jangan letak nama dia dalam lab sheet. Okay. Jadi kalau apa-apa dia kena personally contact me to explain why nama-nama dia tak ada dalam lab sheet. Jadi anda tak payah rasa bersalah tak letak nama kawan anda. Please buat macam tu. Sebab saya rasa ni adalah circle untuk kita belajar di UTM ni ada dalam bentuk lab, buat report dan sebagainya kan. Bila anda di luar, kepakaran anda bukanlah apa yang ada di dalam fikiran kita, tapi kepada apa yang kita boleh explain kepada luar kan. Jadi kalau katakanlah dalam UTM kita tak buat lab sheet atau sebagainya, bila kerja nanti sebenarnya anda ada masalah-masalah tertentu. So that's why saya minta kepada anda, kalau katakan untuk lab, hanya masukkan nama tu adalah nama-nama pelajar yang memang memberi sumbangan. So macam saya kata fail tadi, biasanya pelajar yang memang tak nak buat lab, test tak nak datang, quiz tak nak hantar. So tu sajalah. Okay. Untuk yang lain saya rasa tak ada masalah untuk lulus. Untuk A, dia lebih kepada kalau sebelum ni lah, dia lebih kepada siapa yang boleh mengingat dengan baik, sebab dia adalah subjek yang banyak kepada ingatan. Cuma sejak PKP bila anda kelas daripada rumah kan, yang tu memang sangat best lah. Sebab exam anda adalah fully open book, dan kemudian anda boleh, anda tak perlu ingat. Anda perlu ingat, maksudnya kita tahu benda tu adalah bab mana, lokasi di mana untuk anda buat kan. Tapi dia taklah sampai anda kena ingat setiap detail on every aspect untuk apa yang anda belajar ni. Macam yang diingat oleh sini-sini anda. Okay, start with engineering material. Why engineering material is needed? Okay. Tahu tak kartun apa? Ke Flintstone tak wujud sama anda? Tahu. Tahu sempat tengok Flintstone Flintstone ni kartun ni diasaskan lebih kurang tahun 1960. 1660. Tak tahu kan? Saya rasa generasi anda, generasi tak saya tak pasti sama ada kartun ni ada tak ada. Zaman anda saya rasa lebih kepada cerita Wonder Pet, cerita apa lagi? Apa yang 4 segi lah? Pipik lah. Yang 4 segi tu apa nama dia? SpongeBob. SpongeBob. Okey, betul.
Itu yang biasa dekat TV kan. So zaman saya kecil, Flintstone adalah cerita ni. So kenapa gambar Flintstone ni? Dia adalah cerita ni konon-kononnya cerita-cerita yang berlaku pada 65 million years before century. So di zaman tu teknologi tak ada. Jadi apa yang perlu dia orang buat? Untuk buat apa-apa, apa yang mereka ada adalah apa yang ada di sekitar mereka. Contohnya, kalaulah nak buat baju kan, apa yang ada adalah kulit kayu yang lembut dan juga kulit binatang. So itulah baju dia orang. Untuk buat binaan, struktur yang ada adalah batu dan juga kayu. Okay, so itu adalah yang digunakan. So inilah apa yang kita belajar pada zaman sejarah, ada dalam buku sejarah dulu. Zaman batu dan kemudian zaman logam dan sebagainya. So before they know anything, apa yang ada adalah wood, batu dan sebagainya. Itu adalah kelengkapan-kelengkapan yang mereka gunakan. Bila dah bertukar kepada zaman logam, pada ketika tu teknologi bertambah baik. Maksudnya, when human get know well on material, their technology will be enhanced. Okay? Before, mereka just guna je apa-apa material yang ada kat sekitar mereka tanpa ubah sesuai. Okay, kayu-kayu lah macam tu, batu-batu lah, just mungkin dia reshape dan sebagainya. So, now we have materials kita dah bertambah-tambah. Bukan sekadar batu, kayu, kulit haiwan kan. Kita dah ada polymer, we got semiconductor, advanced material, composite and etc. So that's why engineering material is needed. So now for the first week is just introduction about engineering material. Okay, engineering material is the study on relationship between internal structures, properties and processing of material. Okay, ni adalah apa yang anda akan belajar throughout the semester. About the structure of material, about the properties and also how to process the material. Okay, sebab daripada sinilah sebenarnya apa-apa yang kita nak buat. Okay, contohnya, okay, sekejap kita pergi dulu kepada I will explain every part of this element. What is structure, what is properties and what is the processing. Okay, first about the structure. Okay, you all know everything on Earth starting with the atom and electron. Okay, that is the basic of everything. Maksudnya untuk asas segala benda, tu adalah benda-benda yang kita tahu. Anda tahu setiap benda terdiri daripada atom dan juga elektron. Dan daripada atom dan elektron ni, kita saintis pun namakanlah dia sebagai helium, ferrum dan sebagainya. Okay, kenapa ia penting? Sorry, saya tukar kepada... Okay, why the ion electron is important is because when we get know about the atom, so we know how the element atau how the atom is organized in the material. Macam mana susunan material tu dalam satu bahan. Dan juga adakah bahan-bahan tu akan interact with each other dengan what type of bonding? Ionic bonding, covalent bonding, or etc. Okay. Setiap tu macam saya tunjuk dalam slide sebelumnya, okay, kita ada structure dan daripada structure kita akan tahu properties dan daripada dua ni kita akan tahu macam mana nak proses bahan. So bila kita dah tahu macam mana dia punya bonding dia, so daripada situlah kita dapat tahu tentang proses dia. Okay, ni adalah cerita tentang berkenaan dengan proses. Okay, ada setengah material yang dia boleh slip around. Okay, macam ductile material atau sebagainya, anda boleh gerakkan dia akan reshape. Okay. Dan kita juga tahu tentang structure ni, dia ada interaction dengan temperature dan juga composition. Okay. Ni semua sekali adalah daripada atomic, kita bertukar kepada tentang microscopic. Okay, apa-apa yang sangat-sangat mikro, kita akan lihat pada bawah mikroskop atau sebagainya. Furthermore, lepas kita dah tahu tentang microscopic, and then kita pun tahu tentang properties dia. Optical properties, electrical properties, thermal properties dan juga mechanical properties. Okay, either it is what is the Young modulus, strength, hardness, toughness,
damping material and etc. And then daripada sini kita akan pergi kepada makroskopik untuk anda gunakan bahan anda untuk dalam bentuk application. Okay, so that's why the initial concept of any material, okay, dalam keadaan atom dan sebagainya, satu benda yang sangat-sangat penting untuk anda belajar untuk bila kita nak mengetahui tentang materials itself. Okay, satu kegunaan, okay, one application dia untuk air, kan? Untuk air ni anda jual, tapi three type of material. Okay, sometimes anda lihat kepada untuk jual air ni mereka menggunakan aluminium can. Okay, so ni adalah dalam bentuk gunakan metal. Okay, sometimes kita lihat juga air ni dalam bentuk glass bottle, kan, menggunakan ceramic. And then also the plastic bottles menggunakan polymer. So setiap satu ni dia ada kelebihan dan for sure kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Dan dia adalah lebih kepada kesesuaian apakah application yang kita nak gunakan dalam suatu keadaan tu. So kat situ akan menentukan manakah pilihan-pilihan material kita yang terbaik berdasarkan bahan yang kita ada. Okay, next topic in the introduction is classification of engineering materials. So engineering materials ni in basic, okay, there is more than this, but in basic we can categorize materials into 4 categories. Okay, metal, ceramic, polymers and composite. Okay, ni saya percaya anda dah belajar benda ni sebelum ni, at least dalam kimia. Kalau tak pun memang dah tahulah kot metal tu apa metal, ceramic pun apa, polymer tu apa, composite tu apa. Saya rasa sepatutnya anda dah get used benda ni. Cuma something yang mungkin ni pun taklah kata baru, kan. Tetap ferrous material, non-ferrous, traditional ceramic, thermoplastic, thermocyclostoma, metal composite. Tidaklah saya rasa anda tak tahu langsung, tapi saya percaya anda pernah dengar. Cuma mungkin kita tak pernah go detail sebelum ni. So for these 4 categories of material, we can divide it into several focus categories. Okay, we start with metal. So metal can be divided by ferrous metal and non-ferrous metal. Okay, first is the properties of metal. Okay, properties of metal, kalau katakanlah bahan tu adalah bahan metal. Bahan metal ni anda tahu kalau lihat kepada apa nama ni? Apa jadual berkala dalam English? Periodic table. Okay. Periodic table ni, okay, bahan yang berada daripada 1 sampailah kepada baris ni adalah bahan metal. Okay. And then dekat tengah ni biasanya transition metal yang biasa kita gunakan dalam engineering pada hari ni. Apa ni? Annotation request. Okay. Okay, kita pergi pada slide tadi. Sekejap. Apa saya tak boleh bergerak sekarang? Okay. Properties of metal, okay, dalam kategori metal adalah biasanya bahan metal ni adalah strong, ductile and malleable. Okay, faham? Malleable ni dia adalah boleh tempur. Maksudnya kita boleh reshape dia. Okay, kalau anda give force atau sebagainya, dia boleh bertukar bentuk pada bentuk-bentuk yang lain. Dia bukannya satu bentuk saja. And then high thermal and electrical conductivity, opaque, lustrous. Okay, opaque, legap. Maksudnya it's not see-through. Okay, lustrous. Particularly useful for structural or load-bearing application. Okay, ni adalah tentang kategori metal. Okay, bahan-bahan metal ni adalah properties asas dia lah kepada bahan-bahan metal. Okay, sometimes anda mungkin mengatakan bahawa bahan tu tak seperti ni,
Tapi kalau kita compare kepada other categories of material, anda akan dapat lihat ni adalah sifat umum untuk bahan-bahan metal. Okey, kenapa dalam metal ni ada ferrous dan juga non-ferrous material? Apa pentingnya? Apa dia ferrous dan juga apa dia non-ferrous material? Pernah dengar kan? Ferrous metal and non-ferrous metal. Pernah dengar je tapi tak ingat lah. Okey, kalau anda lihat dengan nama ferrous tu apa yang anda rasa boleh kaitkan dengan ferrous? Ferrous tu dia macam dia ada lebih iron. Betul. Tak lah. Okey, ferrous tu adalah ada kandungan ferrum dalam material. So kenapa kategori ni paling banyak kenapa kategori ferrous dengan non-ferrous ni penting adalah sebab kalau kita lihat dalam material yang digunakan, dia memang ada satu ferrous metal ni adalah boleh dikatakan sebagai logam yang paling dominan digunakan. So secara nisbah untuk wage 75% daripada application dekat dalam dunia ni adalah logam yang berasaskan ferrous. Okay, contohnya stainless steel, steel dalam konkrit atau sebagainya. So dia adalah sangat-sangat dominan. It's about 75% of application adalah ferrous metal. So selebihnya barulah non-ferrous metal. Okay, contohnya copper, silver, gold atau sebagainya yang digunakan dalam application. Okay, kerana keadaan inilah menjadikan ferrous metal tu sebagai satu kategori yang boleh kata dominan lah dalam metal. Okay, dan sebab itulah juga dalam engineering material kita akan study tentang ferrous metal ni lebih daripada yang lain. Okay, sebab benda tu sangat-sangat dominan lah. Kalau katakan anda lihat besi tu dengan satu A37 atau sebagainya, apa sifat dia? Okay, kategori dia pun sangat-sangat tinggi lah berbanding yang lain. Okay, second category of classification of engineering material is ceramic. Okay, ceramic pun anda dah biasa. Cuma, saya rasa mungkin anda kurang dengar tentang engineering ceramic. Okay, kalau traditional ceramic tu, inilah contohnya kan. Dah biasa sangat dengan tile kat rumah anda tu adalah bahan ceramic. Brick, okay, batu bata, glassware, okay, pinggan ke, kaca ke sebagainya tu adalah tentang engineering ceramic. Dan sekarang ni dia semakin advance. So kalau anda lihat gunting kan, gunting tu kalau biasanya gunting tu adalah dibuat daripada logam. Tapi dengan perubahan masa anda dapat lihat sekarang ni orang dah mula menggunakan ceramic scissors. Dan juga begitu juga untuk periuk dan sebagainya kan. Periuk pun ada periuk ceramic. Okay, yang boleh digunakan untuk masak walaupun ceramic ni kalau lihat kepada sifat dia kan, dia adalah very good insulator yang sangat baik. Tapi anda lihat sekarang ni orang nak menggunakan periuk ceramic. Maksudnya walaupun keadaan sifat asas dia very good insulator, tapi kalau kita ubah sesuai sifat dia akan boleh bertukar kepada sifat yang lain. Boleh digunakan untuk benda yang opposite lah kan. Kalau periuk ni sepatutnya material yang konduktif lah. Sebab kita nak conductkan haba daripada api kepada makanan kita. Okay. So, properties asas untuk ceramic, okay, dia adalah high hardness. Okay, hardness dia sangat-sangat tinggi, strength dia pun tinggi dan juga wear resistance. Okay, exception strength under compression. So sifat konkrit yang paling utama adalah berkenaan dengan strength dia under compression. Okay, untuk ceramic dia memang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat sesuai digunakan dalam keadaan compress. And very good insulators. Okay. Yes. Sir, itu wear resistance tu apa sir? Dekat properties of ceramic. Apa ya? Wear kakisan betul tak dalam bahasa Melayu dia? Dia tak mudah terhakis. Tahan nakis.
Terhakis. Betul kan? Terhakis saya tak pasti dia punya exact translation untuk Malay untuk wear ni. Wear ni kalau sifat dia, kalau katakanlah sekarang ni bila kita gunakan dua bahan yang bersentuhan kan. So apa yang berlaku adalah satu bahan yang kedua tu dia akan saya rasa perkataannya adalah terhakis lah. Dia akan wear, dia akan terhakis. Okay, especially kalau katakan dia ada slip. Okay, Dia ada slip di antara dua material, satu bahan tu nanti dia akan mengalami pengurangan sebab bahan-bahan tu akan dia hancur dan kemudian dia akan dia akan susut daripada bahan tersebut lah kan. Sebagai contohnya macam gear kan. Anda tahu tentang gigi-gigi gear kan? Dia adalah bahan yang sangat-sangat bersentuhan kan. So selepas satu waktu, biasanya gigi gear ni dia akan haus. Okay, haus, sorry. Translate tepat dia sebagai wear adalah haus. Okay, selepas satu waktu, wear tu akan berlaku, akan menyebabkan gear tadi haus dan kemudian dia tak ada grip di antara dua. Okay. So, berkenaan dengan gear, untuk asas sekarang ni kita masih menggunakan steel. Tapi, dengan advance kepada teknologi, untuk permukaan luar bagi gear tu, biasanya sekarang ni dia dah mula menggunakan advanced ceramic, engineering ceramic. Contoh yang paling sekarang ni makin berleluasa digunakan adalah tentang ball bearing. So ball bearing kalau dulu memang menggunakan steel lah kan. Tapi sekarang ni ball bearing tu kita menggunakan ball dia sebagai menggunakan ceramic dan juga lining dia. Lining tu tempat ball bearing tu duduk lah. Okay. Lining dia pun sekarang ni menggunakan ceramic. Menggunakan engineering ceramic. So engineering ceramic dia wear resistant, dia tak haus. Jadi apa yang berlaku adalah application untuk bahan tersebut bertambah lama. Sebab dia tak, ni kan, bila dia tak haus tu, lama lah boleh gunakan benda yang sama kan. Okey, boleh faham Faham. Untuk Boleh. setiap kali lecture session saya, anda boleh interrupt anda boleh tanya apa-apa saja. Terus tanya ketika kuliah. Jangan tunggu sampai habis baru bertanya kan. Bila slide tu saya bacakan, anda boleh terus tanya kat situ. Okey, terusnya kepada tentang polimer. Okey, polimer. Untuk polimer juga, dia ada 3 categories. Thermoplastic, thermoset and also elastomers. So, apa perbezaan? Okey, berkenaan dengan polimer. So, polimer ni dia adalah bahan yang organic giant molecule. Okay, kalau katakanlah lihat tadi kalau katakanlah metal tadi bonding dia adalah metallic bonding kan. Nanti kita akan belajar. Saya rasa lecture kedua atau lecture ketiga anda akan belajar in detail tentang metallic bonding, ionic bonding, covalent bonding dan sebagainya. Okay, metallic bonding is for metal. Itu adalah benda paling asas, bonding paling asas. And then ionic and covalent adalah berkenaan dengan tentang ceramic. So dekat sini, covalent bonding dalam bentuk giant molecule adalah yang berlaku kepada polimer. Okay, sebagai contoh dia adalah PVC, PE, nylon dan sebagainya. Okay. Sifat-sifat ni menjadikan walaupun dia covalent tapi dia bila dia jadi organic giant molecule tadi menjadikan dia punya bonding dia tadi walaupun menggunakan ionic tapi dia adalah sangat-sangat ductile. Okay. So sifat-sifat ductile dia menyebabkan kita boleh reshape dia kepada bentuk-bentuk apa yang kita nak. Dia walaupun sekecil-kecil atau sebesar-besar dan dia adalah weak daripada ceramic dan juga metal. Secara asasnya dia adalah lebih lemah daripada itu. Tapi kita boleh kepada bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk yang susah ni dapat dibentuk menggunakan polimer. Okey, properties of polymers adalah soft. Okey, macam saya kata tadi dia adalah soft, sangat mudah untuk diubah bentuk, ductile, low strength and low density. Okey, kesumpatan dia sangat rendah. Thermal and electrical insulator. So, bila keadaan dia, sifat dia kita tahu dia adalah thermal dan juga electrical insulator. So, kita tahu application dia adalah banyak berkenaan dengan application dalam sebagai thermal insulator dan juga electrical insulator lah juga. Dan dia adalah optical translution of transparent.
So sometimes kita boleh ubah polimer tadi menjadi translucent dan juga dia boleh jadi transparent. Lucina ni see-through lah. So see-through crystal clear kan. Anda boleh walaupun letak tu anda boleh nampak belakang dengan jelas. Itu adalah transparent. Translucent ni adalah kita tak nampak kat belakang tu dengan jelas, tapi kita tahu tentang objek yang bergerak di belakang dia. Okay, faham Di antara beza di antara dua ni. Term-term ni anda faham kan? Ductile tu apa? Ke dah lupa juga? Ductile tu term ni adalah mulu. Mulu ni mudah untuk diubah bentuk. Maksudnya kalau kita beri stress, when we give stress, so apa yang berlaku adalah benda tu akan elongate, dia akan memanjang. Okay, anda ambil polimer biasa kan? Bila kita ni, dia akan memanjang. Okay? Boleh dilentur lah. Boleh dilentur. Ni adalah sifat metal pun ductile dan kemudian polimer pun kata-katanya adalah ductile. Bila saya letak ke sini properties of polymer, properties of steel atau sebagainya, ni adalah sifat dominan kepada bahan-bahan tersebut. Okay? Bila diubah suai, bahan tadi akan bertukar. Okay? Macam tadi ni lah kan, metal tadi secara asas dia adalah ductile. Polimer pun secara asas dia adalah ductile. Tapi bila kita ubah suai polimer tu, ada juga jenis polimer yang sangat-sangat keras. Yang anda kalau katakan ubah bentuk sikit je, dia akan terus patah kan. Okey, tentang polimer tadi, dia ada 3 kategori kan. Thermoplastic, thermoset dan juga elastomer. Thermoplastic, kalau katakanlah kita pergi kepada asas tentang thermoplastic dan juga thermoset, bezanya thermoplastic ni, bila kita introduce heat kepada dia, apa yang berlaku adalah dia akan melting. So they change from solid to liquid bila kita berikan haba. Tapi thermoset pula adalah bahan yang dia tidak akan bertukar menjadi liquid. Dia tak akan mencair walaupun kita berikan haba. Okay. And then satu lagi adalah tentang elastomer. Elastomer ni adalah bahan-bahan yang macam getah gelang atau sebagainya yang sangat-sangat mudah berubah bentuk. Okay. So apa yang beza mereka adalah tentang thermoplastik ni. Kalau anda lihat dia ada 2 jenis bonding kan. So sama ada dia linear ataupun branch. Yang menyebabkan bila kita introduce heat di antara branch dengan branch ni dia akan terasing dan kemudian dia akan menjadi kepada dalam bentuk liquid. Tapi untuk thermoset sebab dia tightly close link. Okay, jadi apa yang berlaku adalah bila kita introduce heat, apa yang berlaku adalah ikatan-ikatannya tak akan terlepas. Okay, dan menyebabkan dia tidak boleh bertukar menjadi inilah liquid balik. So biasanya thermoset ni bila kita introduce haba, dia akan terbakar macam tu je lah. Dia tak bertukar menjadi cecair macam thermoplastik dua ni. And then elastomer macam biasalah getah kan. Sangat-sangat ductile dan kemudian berubah bentuk. Okay, last classification of engineering material adalah tentang composite. So composite ni terdiri kepada 3. Metal material composite, ceramic material composite dan juga polymer material composite. Composite sangat-sangat antara material yang sangat-sangat digunakan secara meluas pada hari ini. Okay, sebagai contoh previously untuk aeroplane, hampir semua bahan dia adalah bahan-bahan metal. Okay, aluminium atau sebagainya. Tak silap saya sehingga tahun 1980s. Okay, bahan-bahan untuk kapal terbang adalah masih lagi hampir semua sekali adalah menggunakan metal. Tapi lately, bila dia menggunakan komposit, sekarang ni bahan metal, untuk membuat sebuah kapal terbang, dia dah bertukar kepada hampir sepenuhnya adalah menggunakan komposit. Okay, sebagai contoh, kalau dilihat kat sini, okay, dia ada beberapa jenis komposit, carbon aramide dan juga glass. Kan? Okay, dan anda lihat hampir semua, setiap shape ni adalah menggunakan komposit untuk bahagian luaran sebuah kapal terbang. Okay, tinggal bahan-bahan tertentu lah. Sebagai contohnya macam turbine atau sebagainya masih menggunakan metal. Okay, tapi kalau katakan struktur utama dia, hampir kesemuanya adalah sekarang ni adalah menggunakan komposit. So apa dia komposit?
Composite ni adalah structure consists of particle or fiber of one phase mixed in the second phase. So, kalau sebelum ni kita belajar tentang ceramik, metal dan juga polimer, composite tadi adalah in between. Maksudnya metal yang ada combination. Ada metal dan juga ceramik. Ya, jadi metal, ceramik, composite. Kalau katakanlah dia ada ceramik dan juga polimer, dia akan jadi ceramik, polimer, composite. Kalau dia adalah polimer dan juga metal, dia akan jadi metal, polimer, composite. Okay. Okay, so kalau katakanlah lihat sebagai contoh untuk ceramik, polimer, composite, apa bahan-bahan yang ceramik, polimer, composite? Carbon fiber. Betul. Okay, carbon fiber, glass fiber. Okay, itu adalah bahan-bahan yang dikategorikan sebagai komposit. Cuma kita biasa sebut, kalau kata yang boat tu kita sebut fiberglass kan? Boat fiberglass, kita carbon fiber atau sebagainya. Cuma bila kita sebut tu, macam glass fiber ataupun carbon fiber, tu adalah fiber dia dalam bentuk seramik. Okay, sebagai contoh macam ni kan? Okay, fiber ni adalah menggunakan satu daripada jenis bahan yang lain. Okay, macam tadi anda sebut tentang carbon fiber tu. Kalau carbon fiber ni adalah fiber daripada carbon. Dan dia akan roving dalam bentuk benang-benang. Okay, just imagine kalau kata anda lihat tentang glass kan. Kaca tu, kaca yang kat rumah tu, kaca dinding tu yang tak boleh lentur tu. Tapi dia buat dalam bentuk yang sangat-sangat halus. Okay, dan menyebabkan kaca tadi, bonding dia tadi tak boleh dilentur macam benang betul lah. Okay. Dan dia roving ni apa? Ditenun Okay, dia buat macam ni lah, macam barang cabungkah benang tu. Dan lepas tu dalam proses dia tadi, dia akan dicelupkan ke dalam polimer. Okay, sebagai contohnya dia biasanya menggunakan sama ada polimer. Ini kalau kata kita ambil satu contoh komposit, iaitu fiber enforced composite. Ada banyak proses-proses yang lain mengikut keadaan komposit yang berbeza. So kalau dia adalah fiber enforced composite, so daripada fiber tadi dicelupkan ke dalam polimer dan kemudian dia akan pergi kepada dye tertentu untuk dia reshape kepada bentuk apa yang dia nak. Okay, curing. Dia akan mengalami proses pengerasan, barulah dia pula dikeluarkan daripada situ. Biasanya dia menggunakan, kalau kata yang boat fiber kan, boat fiber dia menggunakan adalah thermoset. Contohnya thermoset ni polyester. So polyester tadi, dia adalah dalam bentuk liquid. Tapi bila kita tambah dengan aditif, dia akan bertukar menjadi keras dan dia tak boleh diubah bentuk balik kepada dalam bentuk cecair walaupun dipanaskan. Okay, properties of composite. Dia adalah high stiffness to wedge ratio. Kenapa kat sini dia tak cerita tentang benda tu stiff ke strength je, tapi dia ada perkataan stiffness to wedge ataupun strength to wedge. Apa yang kita ada dapat tahu tentang stiffness to wedge dan juga strength to wedge ratio ni? Okay. Kalaulah kita ambil dalam bahasa Melayu nisbah kekakuan terhadap berat. Kekakuan ni apa Apa beza strength dan juga stiff? Okay, strength ni adalah untuk keras. Okay. Dia tegak sir. Dia tegak. Tegap, okay, boleh. Okay, so strength ni adalah tentang loading biasa. So kalau kata ada loading biasa, loading perlahan, letak beban dan kemudian beban tu adalah beban statik atau sebagainya, tu akan jadi kepada strength. Tapi stiffness ni adalah loading yang inilah yang kita beri dalam bentuk mengejut ataupun sebagainya. Tu adalah tentang stiff dan juga strength. Kenapa dia adalah stiffness to wedge ratio? Okay, kalau katakanlah kita lihat dengan nisbah berat yang sama. Okay, sebagai contoh kalau katakanlah besi tu menggunakan berat lebih kurang 1 kg untuk panjang tertentu dan kemudian kita gunakan komposit dengan 1 kg juga. Dalam keadaan itu adalah komposit adalah lebih kuat daripada steel.
Okay. Jadi dia macam contohnya kalau anda lihat kepada benang labah-labah kan. Sarang labah-labah tu kita pegang biasanya dia memang sangat-sangat mudah terputus kan. Tapi kalaulah kita buat steel halus macam tu, steel tu sebenarnya dia jauh lebih mudah untuk diputuskan. So kalaulah benang labah-labah tu sebesar steel, dia akan jadi lebih kuat daripada steel. Sebab tu dah Spiderman boleh bonding balik kapal kan. Walaupun tak jadilah untuk bonding kapal lah. Kan dah tak tengok cerita Spiderman. Tak tengok Apa cerita yang dah Tak tengok tengok. sekarang? Nanti saya buat saya cerita buat example daripada movie nanti tak jadi lah nanti kan. Dah semua tak Squid Game je, cerita Squid lah. Game. Okay, komposit ni electrical and thermal insulator. Okay, dia tetap sama sebab biasanya bahan yang digunakan sebagai matrik dia adalah entah daripada seramik ataupun daripada polimer. Chemical stability and high melting point. Okay, dia punya takat lebur dia adalah tinggi sebab kita boleh ubah sesuai sesuka hati kita. Okay, campurlah jenis bahan yang berbeza, kita dapat jenis bahan yang berbeza. So, itu adalah kelebihan tentang produk komposit. So, produk komposit ni sangat-sangat meluas digunakan pada masa sekarang dalam any industri lah. Saya rasa hampir semua industri dah lebih banyak menggunakan komposit. Dia dah tukar daripada bahan-bahan yang asas, daripada polimer, steel atau sebagainya kepada komposit material. Okey, ini adalah contoh pertama, example Give to example of each of four main class of engineering materials. List 3 of the general properties of each class. So, untuk siapa yang tak online pada waktu sekarang ni berapa orang online? Macam mana saya nak check berapa orang online? Tak apalah, nanti saya boleh check anda punya attendance. So, kepada siapa yang dah dengar bersama saya pada hari ni, anda tak perlu buat assignment ni. Tapi siapa yang dengar rakaman video, anda perlu selesaikan tentang problem 1.1 dan kemudian hantar. Sebab apa? Macam mana saya nak tahu anda dengar kan? Kalau macam siapa yang ada dalam kelas ni, saya dapat tengok daripada webback nanti, check attendance, saya boleh tanda lah attendance anda. Tapi siapa yang dengar daripada YouTube, saya tak tahu anda dengar ataupun tidak. So ni adalah untuk saya jadikan attendance anda. Please give to example of each of four main class. Okay, and then list 3 of the general properties of the each class. Okay, faham Nanti saya letak assignment. Assignment tu hanya untuk siapa yang tak datang kelas. Siapa yang dengar video saja kena isi. So anda yang dah dengar yang dengar live bersama saya, anda tak perlu buat assignment berkenaan. Kalau rajin buat lah. Tak adalah kata tak boleh kan. Tapi anda tak ada tak diwajibkan untuk buat. Okay, faham Faham je. Faham. Okay. Faham. Okay, next adalah advanced material. Sebagai contoh adalah tentang alloy kan. Okay, ada material sekarang ni yang digunakan adalah tentang shape memory alloy. Shape memory alloy ni, saya rasa anda kalau katakan anda lihat dekat YouTube, anda boleh lihat macam mana penggunaan dia. Contohnya, kalau katakanlah arteri bermasalah, arteri itu dah penuh dengan kolesterol atau sebagainya, arteri itu tersumbat. Okay, macam mana mereka nak buang balik benda tu? So, apa yang digunakan adalah tentang shape memory alloy. Okay, shape memory alloy ni, dia adalah bahan yang kita set dia pada suhu tertentu, dia akan jadi macam mana. Okay, jadi kalau katakan anda lihat, kita ambil gambar A dulu So, gambar A ni, okay, untuk vein kita adalah sangat kecil kan. So, kalaulah dia nak masukkan sebesar ni, lebih kurang 5 mm atau sebagainya, masuk ke dalam badan seorang tu, sakit lah kan. Jadi, apa yang dia buat adalah, dia masukkan benda ni, shape memory alloy ni akan berada macam dalam satu dawai biasa. Tapi bila dia introduce heat kepada bahan ni akan mengembang, akan pergi kepada structure tertentu. So, bila dia dah masuk kepada satu bahagian yang dah tersumbat, dan kemudian bila benda mengembang, dia boleh betulkan pada bahagian berkenaan saja tanpa kesakitan yang teruk. So, begitu juga dengan sebelah ni lah. So, kalau kata vein tu adalah masalah atau sebagainya, luka, dan kemudian dia adalah deformable, dia okay. Jadi, untuk pastikan dia berada dalam keadaan ni adalah dia masukkan shape memory alloy ni
Okay, yang biasanya pada keadaan asas dia adalah sangat-sangat kecil, sampai kepada location tu dengan kepanasan suhu badan manusia, benda tu akan jadi pada shape asal dia. Okay, dan shape asal dia akan mengembangkan balik arteri yang membolehkan darah bergeraklah pada bahagian tertentu. So shape member alloy juga antara bahan-bahan yang popular, semakin popular digunakan, especially dalam bidang perubatan. Okey, tentang design and selection. Okay, kalau anda ingat tadi, tentang materials ni, dia ada 3 komponen penting. First kali adalah tentang structure. Second, properties. And the third one is for the processing. So, bila kita dah tahu tentang application kan, anda dah determine. First kali adalah anda determine apa nak buat dulu. Okay, kita nak buat project apa dan kemudian macam mana bentuk dia. Determine the requirement properties, mechanical, analytical dan sebagainya. So, macam mana anda nak letak bahan tu. Lepas kita dah tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita nak, kita pun pilih properties bahan. Apa properties bahan yang paling sesuai? Okay, identify candidate material. So, kalaulah bahan tu perlukan strength yang tinggi, anda tahu option anda tak banyak. So, anda bertukar kepada mungkin composite, mungkin steel, mungkin ceramic. Dan kemudian dia dalam bentuk tension ataupun compression. So, kalau katakan dalam bentuk tension, tak sesuai menggunakan keramik kan. So yang option yang tinggal adalah metal dan juga komposit. Okay, keramik dan tak boleh digunakan. Daripada dua tadi, perlu tak strength to wedge ratio yang tinggi? Okay, kalau katakanlah perlu strength kepada wedge ratio yang tinggi, maksudnya dia perlukan wedge dia yang lebih rendah, so anda mungkin bertukar kepada komposit. Okay, dah dapat tahu tentang komposit dan sekarang ni pergi kepada processing. Macam mana proses yang paling sesuai? Okay, so identify required processing to change structure and overall shape. Macam mana anda nak dapat shape yang anda nak? Okay, kalau katakan bentuk kecil atau sebagainya, macam mana kita dapat tu adalah pergi kepada processing tadi. Okay, tu sahaja untuk for the first week. Okay, lecture kita selama lebih kurang 50 minit. The introduction okay lah kan? Okay, sepatutnya anda faham ada tentang anda boleh tahu 4 main class of engineering material dan anda juga boleh state general properties of each class of engineering material dan describe the relationship between structure, properties and processing of material.